Hai murid-murid. Hari ini kita akan belajar ulasan. Ulasan itu bahagian C, mengandungi 15 markah. 15 markah ni cikgu nak kamu tumpukan perhatian khususnya dalam satu soalan memiliki 15 markah. Jarang kita nak jumpa satu soalan 15 markah. Ulasan, dalam ulasan ini ada pilihan sebenarnya kalau bahagian C. Bahagian C ini pilihan sama ada kamu nak pilih jawab soalan ulasan ataupun soalan ringkasan maupun rumusan. Di sini namun latihan kita hari ini ialah lebih kepada ulasan. Ulasan yang cikgu nak terangkan hari ini, cikgu nak kamu betul-betul tumpukan perhatian. Ulasan ni mengandungi 15 markah. Pastikan ada ayat tema. Ayat tema samalah dengan pendahuluan. Yang seterusnya, yang kedua, yang wajib kamu perlu ada ialah isi tersurat. Isi tersurat mesti ada markah. Yang ketiga ialah isi tersirat. Namun tahun ini, tahun 2020, format PT3 untuk bahasa Melayu berubah untuk ulasan. Isi tersirat tidak wajib. Namun jika kamu buat, ada juga markah. Yang terakhir sekali, ayat penegasan ataupun lebih dikenali sebagai ayat yang terakhir sekali, iaitu kesimpulan. Jom kita sama-sama bincang untuk soalan bahagian C, ulasan. Kata satu bahagian C iaitu ulasan. Hari ini kita akan belajar ulasan. Di sini pemarkahan ulasan. Satu isi ada 2 markah, iaitu kesemuanya kalau boleh cikgu nak kamu beri 5 isi, itu mengandungi 10 markah. Dan markah bahasa pula ialah 5 markah. Kesemuanya ialah 15 markah. Kita lihat di sini kriteria markah bahasa pula. Kriteria pemarkahan bahasa terbagi kepada 3, iaitu cemerlang, baik dan kurang memuaskan. Semuanya ialah 5 markah. Seterusnya, perkara yang pertama ialah ayat tema. Di sini cikgu nak terangkan sedikit berkaitan dengan format. Format khususnya format ulasan. Perlulah ada ayat tema, perlulah ada isi tersurat, perlulah ada isi tersirat, dan akhir sekali ayat penegasan. Yang pertama ini ialah ayat tema. Ayat tema ini cikgu nak kamu rujuk betul-betul. Rujuk betul-betul di sini. Ayat tema rujuk pada arahan untuk mengenal pasti jenis bahan atau maklumat. Jadi kalau berdasarkan soalan yang ada pada cikgu ini dan cikgu telah berikan kepada kamu, soalannya ialah ataupun bahannya ialah lebih kepada poster. Poster itu berkaitan dengan Pesta Buku Selangor 2020. Jadi berdasarkan arahan tadi, kamu lihat, cikgu bacakan arahannya. Lihat poster di bawah dengan teliti, kemudian tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Maksudnya di sini poster. Untuk buat ayat tema, kamu perlu ketahui jenis bahan dan tajuk bahan itu apa. Tajuknya ialah Pesta Buku Selangor 2020. Jom kita sama-sama lihat macam mana kita nak buat ayat tema. Poster tersebut adalah tentang Pesta Buku Selangor 2020 yang diadakan dari 28 Mac hingga 10 April 2020, iaitu dari 10 pagi hingga 10 malam. Jadi di situ cikgu ambil kesemuanya sebagai ayat tema. Bagus. Seterusnya. Di sini ini bahan pula. Perkara yang pertama tadi, kita dah selesaikan ayat tema. Seterusnya kita kenal pasti maklumat penting yang ada di dalam bahan tersebut. Yang pertama kita perlu kenal pasti isi tersurat. Ingat, isi tersurat dan isi tersirat berbeza. Isi tersurat yang ada pada bahan atau maklumat yang diberi. Namun isi tersirat pula berbeza. Kamu perlu cari sendiri.
Kita lihat pula semula pada bahan ini. Okey, ayat tema di sini. Cikgu ambil ayat tema yang pertama dan ayat tema kedua. Ayat tema cikgu ambil sehingga sini. Okey. Isi tersurat yang pertama. Okey, masukkan tempatnya iaitu Pusat Konvensyen Shah Alam. Okey, ini merupakan isi tersurat yang pertama. Kamu boleh letakkan dalam satu ayat. Seterusnya 10 cabutan bertuah disediakan setiap hari. Itu isi tersurat yang kedua. Isi tersurat ketiga masuk secara percuma, termasuklah jualan mega. Okey. Dan ayat terakhir sekali iaitu isi tersurat yang terakhir ialah menjaga tamadun, berilmu dan berinovasi. Okey, itu merupakan isi tersurat yang ada di dalam maklumat ataupun bahan yang telah diberikan. Okey. Isi tersurat. Di sini ini ialah cara untuk kamu cari isi tersurat. Okey, seterusnya isi tersirat. Isi tersirat kita akan bincang selepas ini, termasuklah ayat penegasan ataupun lebih dikenali sebagai kesimpulan. Okey. Ini seterusnya kita lihat di sini. Okey, contoh jawapan. Okey, kita lihat di sini, ini ialah ayat tema tadi. Okey, lihat di sini. Okey, kita mulakan dengan ayat tema. Kalau yang warna merah iaitu cikgu dah tandakan ayat tema. Kalau yang berwarna kuning ialah itu isi tersurat. Kalau warna hijau itu lebih dikenali sebagai isi tersirat. Dan terakhir sekali penanda wacana. Okey, lihat di sini masing-masing. Okey. Poster tersebut adalah, lihat di sini, poster tersebut adalah tentang Pesta Buku Selangor 2020 yang diadakan dari 28 Mac hingga 10 April 2020, iaitu dari 10 pagi hingga 10 malam. Ini ialah di bawah ayat tema. Okey. Seterusnya, pesta tersebut diadakan di Pusat Konvensyen Shah Alam. Itu ialah kata ataupun isi tersurat yang pertama. Pertama juga letak di sini. Okey, kita letakkan. Okey, yang kedua, pesta tersebut menawarkan tawaran hebat seperti kemasukan secara percuma, jualan mega, buku-buku terbaru dan diskaun hebat. Okey, itu ialah isi tersurat yang kedua. Okey, isi tersurat yang kedua. Seterusnya, lihat di sini. Ini ialah penanda wacana wajib. Wajib kamu perlu ada. Wajib yang perlu kamu ada, khususnya berkaitan dengan penanda wacana ni benda yang paling penting lah. Cikgu nak kamu tumpukan perhatian. Okey. Cikgu tolak di sini dulu, kita lihat. Okey. Seterusnya di sini, ini ialah penanda wacana. Penanda wacana yang kedua adalah selain itu. Penanda wacana yang ketiga tuntas, akhir sekali dan tuntasnya. Kesemua penanda wacana ni cikgu nak kamu letak dan perlu wajib dan perlu ada di dalam ulasan anda. Penanda wacana ni merujuk kepada perbezaan ataupun isi yang mempunyai hubungan masing-masing ataupun kesinambungan masing-masing. Tuntasnya, seterusnya, itu contohnya. Okey. Seterusnya cikgu letak di sini, terdapat juga jualan mega seperti buku, agama dan sebagainya. Itu ialah isi, sebenarnya ini ialah isi tersurat. Bukan isi tersirat. Ini isi tersurat sebenarnya. Okey, isi tersirat ialah di sini. Hal ini merupakan usaha memupuk minat membaca dalam kalangan anak-anak. Okey. Jadi itu merupakan isi tersirat. Okey, seterusnya isi tersurat pula. Pihak penganjur juga menyediakan cabutan setiap hari. Itu ialah isi tersurat. Akhir sekali, bangsa membaca dapat menjana tamadun berilmu dan berinovatif. Itu ialah isi tersurat. Dan isi tersirat ataupun yang cikgu dah nyatakan tadi, iaitu ayat penegasan, ialah ibu bapa, tuntasnya ibu bapa sendiri harus minat membaca supaya dapat memupuk minat membaca dalam kalangan anak-anak. Okey, kesemuanya ialah 100 patah perkataan. Okey. Kesemuanya memiliki 15 markah. Jadi markah yang akan kamu dapat dari sini ialah 15 markah. Ingat, 15 markah daripada satu soalan. Jadi berbaloi. Okey.
Okey, selesai. Okey, semua dah siap murid-murid? Okey, kita dah tengok tadi dan kita dah rujuk semua apa yang telah cikgu terangkan satu persatu mengenai bahagian C. Okey, bila kamu berhadapan dengan bahagian C ini, ulasan, ulasan ini sebenarnya kamu boleh skor ataupun kamu boleh dapatkan markah penuh. Jadi, jangan bazir peluang anda untuk dapatkan 15 markah. InsyaAllah kalau kamu ikut format dan ikut apa yang telah cikgu ajarkan tadi, kamu akan dapat markah yang baik untuk ulasan. Okey, jadi sampai sini saja kita berbincang berkaitan dengan ulasan dan kita akan sambung pada video dan hari kelas yang seterusnya. Okey, bye.